Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Lia Amira Anorigos membawakan imbasan peristiwa sepanjang minggu lepas. Memulakan rangkuman berita minggu ini dengan dasar dan visi Sarawak yang jelas dalam peralihan kepada penggunaan tenaga hijau dan bersih menjadi faktor kukuh menarik pelabur asing ke negeri ini khususnya dalam proses penyah karbonan. Sambil menzahirkan penghargaan kepada Konsortium Korea Selatan yang menunjukkan minat untuk bekerjasama dengan Sarawak dalam pengeluaran hidrogen dan amonia, Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Sohari Tun Datuk Abang Openg berkata, Sarawak mahu berkolaborasi dengan 3 industri utama Korea sebagai sebahagian daripada usaha kerajaan negeri untuk membangunkan ekonomi hidrogen. Beliau berkata demikian ketika menyampaikan amanat penghargaan kepada pengurusan tertinggi POSCO, pembuat keluli terbesar Korea di Ibu Pejabat Konglomerat itu di Seoul, Korea Selatan pada Selasa. Premier Sarawak bersama delegasi beliau berlepas ke Seoul pada Ahad dengan tujuan antara lain meningkatkan kerjasama dengan industri-industri Korea dalam bidang penjanaan tenaga hijau dan inovasi. Imbasan seterusnya, Sarawak berada di landasan yang betul untuk menjadi pengeluar hidrogen komersial menjelang 2027 sekaligus merealisasikan visi untuk menjadikan negeri ini ke arah ekonomi hidrogen. Menurut Premier Sarawak, Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Sohari Tun Datuk Abang Openg, Sarawak telah mengambil langkah dan melancarkan pelbagai inisiatif untuk membangunkan ekonomi hidrogen berdasarkan tenaga boleh diperbaharui. Selain itu, SADC Energy juga akan mula mengeluarkan hidrogen hijau di stesen Petros menjelang akhir tahun ini serta kemudahan pengeluaran hidrogen rembus untuk Autonomous Rapid Transit ART menjelang 2024. Beliau berkata demikian ketika menyaksikan majlis menandatangani perjanjian persefahaman MOU antara Sarawak Energy, SADC Energy, Samsung Engineering, Lotte Chemical dan POSCO Holdings di Seoul, Korea. Seterusnya, rangkuman mengenai lawatan kerja Menteri Kesihatan Malaysia Khairy Jamaluddin ke Hospital Umum Sarawak HUS. Menurut Khairy, HUS bakal menjadi pusat kecemerlangan negara bagi ujian klinikal susulan pemeteraian Memorandum Persefahaman MOU di antara Penyelidikan Klinikal Malaysia CRM dan syarikat farmasutikal antarabangsa Novartis. Katanya, dengan penubuhan pusat ini di Sarawak, jurang kesaksamaan kesihatan bukan sahaja dapat ditangani tetapi secara keseluruhan boleh menarik bakat pakar perubatan termasuk penyelidik antarabangsa. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas menyaksikan majlis menandatangani MOU di antara CRM dan Novartis di Auditorium HUS pada Isnin. Imbasan berikutnya, Jabatan Tanah dan Survey JTS Sarawak berjaya menyukat secara perimeter seluas 140,212 hektar atau 2.57 juta ekar tanah menerusi program pengukuran tanah hak adat Bumiputera NCR inisiatif baharu dari tahun 2010 sehingga 31 Julai 2022. Timbalan Premier Sarawak Datuk Amar Awan Tengah Ali Hassan berkata, daripada jumlah tersebut, seluas 800,176 hektar atau 1.97 juta ekar telah diwartakan. Menurutnya, setakat 31 Julai lepas, sebanyak 55,160 lot individu telah berjaya diukur yang melibatkan kawasan seluas 68,998 hektar bersamaan 170,498 ekar bagi pengeluaran surat hak milik tanah di bawah Seksyen 18 Kanun Tanah Negeri KTN. Beliau berkata demikian semasa majlis penyerahan Warta Rizab Komunal Bumiputera di bawah Seksyen 6 KTN surat hak milik Seksyen 18 KTN dan lesen pendudukan sementara tol bahagian Serian di Dewan Kampung Picin Serian pada 2 September lepas. Selanjutnya, perkhidmatan bas ekspres melibatkan laluan antara Kuching dan Pontianak Indonesia kembali beroperasi mulai 1 September lepas. Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin berkata bagaimanapun tempoh percubaan perkhidmatan bas ekspres antara dua wilayah ini akan dijalankan dalam tempoh sebulan dan akan berakhir 30 September ini sebagai mengawal dan mengurangkan penularan wabak COVID-19 di negeri ini. Menurutnya, setakat ini 5 permit telah dikeluarkan oleh pihak berkuasa Jabatan Pengangkutan Indonesia kepada operator bas di Sarawak iaitu Biar Ramas Bus Express, manakala untuk operator bas lain, permohonan mereka masih lagi dalam proses pertimbangan. Beliau berkata demikian semasa menyaksikan pembukaan semula perkhidmatan bas ekspres bas di pekarangan ICQS Terbedut. Saya Lia Amira, teruskan kesetiaan bersama kami.